كريم اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama subuh berjemaah, kemudian meneruskan kajian kita daripada kitab Jauhar Al-Mawhub. Mudah-mudahan kita dapat membersihkan hati kita, dapat membetulkan hati kita, dapat mentasdidkan iman kita terus ke dalam hati, insya-Allah. Kebetulan kita pun dalam masuk bab dalam kelebihan bab yang mana? Pada menyatakan iman. Betul 57. Bukan surat 57. Okey. Iman itu terbahagi pada 3 bahagian. Betul je ya? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bab iman ni sebenarnya kita dah belajar lama dah. Mula-mula dulu sekolah rendah pun kita dah belajar dah. Tadika pun tak pastilah zaman ni ada tadika ke tak. Kan? Kalau zaman ayah kita dulu sebut tadika, dia macam tercengang-cengang. Sebab apa? Dia mula belajar umur dah 15 tahun baru masuk darjah 1. Ni zaman datuk kita dululah. Orang kata apa, zaman sekolah, zaman orang putih, zaman Piramli tu. Zaman Piramli tu. Tapi zaman sekarang ni insya-Allah semua dah melalui pendidikan yang formal, pendidikan Islam, pendidikan tauhid. Kita dah belajar dah daripada peringkat awal lagi. Allah itu esa, rukun iman tu berapa, rukun Islam tu berapa. Yang hari ini yang kita nak cerita adalah lebih dia panggil untuk faqih, lebih mendalami, dan apa yang telah ada dalam hati kita mudah-mudahan akan memperkukuhkan iman kita, insya-Allah. Saya ulang sikit dalam bab muka surat yang ke belakang ni, muqaddimah dalam bab iman. Diceritakan bab iman tu bahagian-bahagian iman: iman taklid, iman a'yan, iman yaqin, iman ainul yaqin, iman hak yang kita belajar sebelum ni. Semua tu adalah peringkat-peringkat iman. Baik, hari ini kita akan masuk bahagian-bahagian iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Syekh Ali Al-Kalantani, dia kata, ketahui olehmu bahawasanya iman itu terbahagi kepada 3 bahagian. Kalau ikut dalam ni dia tulis 4, tapi tulis 3. Salah tu dah. 4 bahagian. Yang pertama, iman ni bertambah dan berkurang. Yang ni yang masyhur, bertambah dan berkurang. Disebut juga oleh para ulama al-iman yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang iman semakin naik, kadang iman semakin turun. Tapi ini bukan iman Piramli ni, kadang-kadang bukan. Ini memang fitrah manusia. Waktu dia semayang, iman dia tambah. Waktu dia jauh pada masjid, iman kurang. Ini fitrah manusia. Yang kedua adalah iman bertambah dan tidak berkurang-kurang. Siapa golongan ni? Yang ketiga adalah iman dia berkurang, tak bertambah-tambah. Turun, macam turun tangga, tak naik. Tekan lift nombor 11, dia pergi nombor 1. Tekan nombor 7 pergi nombor 1. Lift tu rosak, tak naik. Dan yang keempat adalah yang ketiga bertambah tiada berkurang. Yang keempat berkurang tiada bertambah, kurang. Okey. Baik. Yang bertambah dan berkurang iaitu iman umat biasa.
daripada kalangan jin dan manusia, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat Nabi terdahulu pun sama. Cuma syariat umat Nabi terdahulu berbeza-beza. Taubat mereka dengan taubat umat Nabi Muhammad berbeza-beza. Umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala sediakan pintu taubat selagi mana matahari tidak terbit sebelah barat. Kalau umat Nabi terdahulu, maka Allah sediakan azab dan juga pembalasan pada waktu itu juga. Kita tengok bagaimana umat kaum Nabi Lut, dia buat dosa dengan Allah, dengan hubungan luar tabi'i mereka. Datangnya malaikat bertemu dengan Nabi Allah Lut, terus menterbalikkan bumi. Kaum Nabi Lut sampai sekarang masih ada kesannya, laut mati kat Jordan. Tapi umat Nabi Muhammad buat dosa, lepas itu dia bertaubat, Allah bagi can. Buat lagi, bertaubat, Allah bagi can. Ini sebab apa? Sebab keberkatan, kemuliaan, sayangnya Allah dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tumpang dapat bahagian. Patut tuan-tuan, kalau kita dilahirkan pada zaman umat-umat Nabi terdahulu, tengok kaum Nabi Musa. Lala tu juga dia kejar Nabi Musa, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam Laut Merah. Kaum Nabi Nuh, dia lawan Nabi Allah Nuh, lala tu juga Allah tenggelamkan dalam banjir. Tapi kaum Nabi Muhammad, tengok macam mana Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, macam mana keadaannya. Bukan dekat lawan, pergi perang nak bunuh Nabi lagi. Peristiwa waktu Nabi nak berhijrah tu, kan Nabi digantikan tempat duduk dengan Sayyidina Ali. Dia pergi tu bukan nak bagi salam, bukan nak pergi ngeteh dengan Nabi, pergi nak bunuh Nabi. Buka-buka selak Sayyidina Ali, Nabi dah lepas dah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah diselamatkan. Tak ada pun waktu tu mati kena panah peti. Sebab apa? Betapa Allah sayang kat Nabi Muhammad, sampai umat dia pun dapat peluang tempias keberkatan tersebut. Untunglah kita tuan-tuan, kalau ikut umat Nabi dahulu ni, kita ni dah berapa banyak dosa. Jadi iman kita bertambah waktu kita sedar bertaubat, dan waktu kita buat maksiat, iman kita berkurang. Iman yang tiada bertambah dan tiada berkurang itu iman para malaikat. Iman para malaikat, Allah pun sebut banyak ayat dalam Al-Quran. Malaikat ni sentiasa iman dia maintain. Sebab apa tak bertambah lagi lah? Sebab bekas dia dah penuh dah, iman dia dah tahap maksimum dah, dan tak pernah berkurang. Yang pegang arasy Allah kerja pegang, tak ada satu saat pun nak pergi buang air. Anak murid kita kan, baru mula 5 minit, ustaz pergi tandas. Sebab apa? Sebab kita bertambah dan berkurang. Tapi malaikat tak pernah sekali pun. Cuma mereka rasa berat saat pegang arasy Allah. Allah kata, bertasbihlah kamu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ringan mereka pegang. Dan yang ketiga, bertambah dan tidak berkurang. Bertambah. Iman para Nabi. Para Nabi ni Allah bagi kepada mereka iman yang sentiasa meningkat. Datang wahyu, tambah lagi meningkat. Datangnya susah, tambah lagi meningkat. Kita datang susah, ada orang bersyukur, maka bertambah iman dia. Ada orang dapat susah, dia tak bersyukur, dia kata alamak susahnya, maka dia berkurang iman dia. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, kata Allah, Allah bagi ujian, dia sabar. Allah bagi senang, dia seronok, dia syukur. Allah bagi ujian, dia kata tak apalah. Allah bagi nikmat, dia kongsi dengan orang. La in syakartum la azidannakum. Allah tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi seronok, bagi pahala lebih, bagi dia ketenangan. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Allah kata lagi, siapa sebaliknya yang kufur kepada aku, kata Allah, orang bagi ujian dia kufur, orang bagi nikmat pun dia kufur. Allah bagi rezeki suruh guna untuk ibadat,
bagi rezeki untuk memperhambakan diri kepada Allah. Dapat duit, guna dia apa? Sedekah kat orang, makan nak bagi ada tenaga untuk buat ibadat. Dapat rezeki untuk tolong orang susah, dapat rezeki tolong adik-beradik, dapat rezeki untuk buat ibadat. Tapi dia dapat rezeki, dia buat apa? Dia buat kelab malam contoh. Duit banyak, tak tahu dia buat apa? Bisnes karaoke. Sebab apa? Dia kata untung lagi banyak. Maka termasuk orang yang wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata nantilah saat azabku amat pedih. Yang ni pun ayat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah dah cukup dah untuk muhasabah diri kita beriman ni. 60 tahun hidup kita, cuba kita muhasabah diri kita. Saat waktu bila kita dapat rezeki, kita guna banyak untuk jalan Allah. Saat bila kita dapat rezeki, kita tak guna untuk jalan Allah. Dah lah tak guna untuk jalan Allah, guna untuk jalan maksiat. Maksiat ni bukan saja macam yang dimaksud mencegah maksiat tu, dah kita bagi saham orang buat maksiat pun dah kira ada maksiat. Kita tak buat maksiat, tak minum arak pun, tapi kita mempersetujui orang minum arak. Dah masuk kurang iman kategori pertama tadi. Tapi malaikat tak pernah. Para nabi, Allah bagi nikmat, dia seronok. Allah bagi ujian, dia seronok. Ingat tak cerita Nabi Allah Saleh? Nabi Allah Saleh, Allah bagi sakit lama. Kita kalau sakit buat apa? Angkat tangan, ya Allah, aku sakit, ya Allah, bagilah aku sihat. Pandai pula janji dengan Allah, kalau aku sihat nak pergi masjid. Dia kata, tapi dulu waktu sihat tak pergi masjid pun. Tapi pandai janji, ya Allah, aku sakit ni, ya Allah, kalau aku sihat dapatlah aku pergi masjid. Sihat-sihat dia tak pergi masjid pun, pergi getih. Macam itu hari waktu PKPB kan, ya Allah, tak boleh datang masjid, ya Allah, sedihnya. Lalu depan masjid nangis-nangis. Tapi bila dah buka masjid, lalu depan masjid, kat mana masjid? Tak perasan. Jangan macam ni. Tapi para nabi, Nabi Allah Saleh, bila dia sakit, jangan kata minta sembuh tuan-tuan. Dia nak minta sembuh dekat Allah pun dia rasa malu. Sebab apa? Pada dia, apa yang Allah bagi tu semua baik untuk dia. Kita macam tu tak? Waktu kita sakit kan, macam-macam kita fikir. Waktu sihat, lupa dah kat orang. Allah. Baik, nombor 4, yang berkurang, tak bertambah-tambah, adalah iman orang yang fasik, orang yang buat dosa, orang yang fasik. Iman orang munafik, iman orang yang tak beriman, memang tak bertambah. Memang dah tak bertambah-tambah. Orang yang kufur ni memang tak ada iman, tapi dah lah tak ada iman, bertambah benci. Allah jauhkan lagi. Yang paling kita takut tuan-tuan, kita beriman tapi termasuk golongan yang panggil istidraj. Istidraj ni apa dia? Istidraj, rajin hajah-hajah dia salin satu-satu. Saya sebut 2 kali istidraj. Istidraj ni apa dia? Istidraj. Dia pun tulis panjang. Istidraj ni apa dia? Istidraj. Bagus betul saya tengok. Macam anak murid kat sekolah. Istidraj ni, Allah bagi dia rezeki, Allah bagi dia nikmat, tapi dia lagi jauh daripada Allah. Ni yang kita takut ni. Cuba kita muhasabah diri kita 60 tahun. Ada tak waktu Allah bagi kita rezeki, kita lupa ke Allah? Ada kan? Allahu Akbar, takut. Allah bagi kita nikmat, kita lagi jauh. Malahan yang dimaksudkan istidraj, dahlah kita dapat rezeki, dapat nikmat, kita kufur lagi dekat Allah. Kita kata, cuba tengok sawit aku sembayang, kadang sembayang, kadang tidak, tapi tengok sawit aku paling banyak, dia kata. Tengok anak-anak ni semua pandai-pandai, kau tak sembayang ke? Alah, yang paling penting kata tuition dulu. Contoh, marah cikgu tuition kalau dekat sini. Bukan nak kata hantar tuition tu tak baik, tak. Bagus hantar tuition, ikhtiar. Tapi dia boleh bangga, tengok aku tak perlu pun buat baca yasin macam korang solat hajat. Dia kata, anak aku semua masuk universiti. Ingat tuan-tuan, tu tanda Allah benci kat kita. Istidraj. Yang ni berkurang iman. Muhasabah tuan-tuan.
takut-takut kita ada dalam kategori yang keempat ni. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang ni saya tak nak baca tuan-tuan sebab saya cari saya tak jumpa yang sahih hadisnya. Kita masuk kat bawah situ. Nabi SAW bersabda, yang bawah sekali hadis tu, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis samahati wal haya, wa khalaqallahu al-kufra wa dhammahu bil bukhli wal jafa. Nabi kata apa? Allah telah menjadikan iman ini dan menghiaskan akan ia dan pujinya akan dia dengan kemurahan dan malu, dan menjadikan Allah akan kufur dan dicelanya akan dia dengan bakhil dan derhaka. Wallahu alam. Maksud dia apa? Dalam iman tu, hiasan dia yang menjadi kebaikan dia adalah di antaranya orang yang pemurah, suka sedekah. Maksud dia apa? Dekat hati dia tak pernah rasa tamak. Yang kedua, malu. Hadis yang masyhur Nabi sebut, al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang wanita yang salihah, dia pakai tudung, dihembusnya angin, terselak tudung dia, merah muka-muka. Sebab apa? Malu aurat dia terdedah. Tapi kalau wanita yang fasik, minta maaf lah kalau dia dengar, mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Dia bangga dengan aurat dia. Dah lah rambut ni aurat dah, pakai baju lagi nampak ketiak lagi. Orang tunjuk rambut pun dah takut dah. Dia boleh tunjuk ketiak. Warna tengok dulu hitam, sekarang putih. Minta maaf lah kalau siapa yang dengar ni, tapi nak bagi tahu je. Rambut tu pun dah malu dah. Aurat ni maksud dia kemaluan, benda yang kita malu. Macam kita malu ternampak anu kita, rambut ni pun termasuklah bagi wanita. Bagi orang lelaki tak apa, tengok pakai kain gombang, pergi kedai beli beras tu, pakai kain gombang saja, jangan marah kat dia sebab aurat dia pusat sambil lutut, kan? Tapi makruh bagi kita mazhab Syafi'i pergi kedai pakai macam itulah. Melainkan dia ni susah sungguh lah. Kenapa lah haji ni datang supermarket, the store ni pakai kain gombang saja? Ustaz, ni dah tutup aurat, saya ikut apa yang saya belajar kat kuliah. Yalah. Tapi kenapa ni pakai kain saja? Ustaz, ni saja kemampuan saya, tak apa nak buat macam mana. Ingat tak sahabat Nabi yang susah dulu, yang Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, Nabi doa, dia ada seekor kambing, lepas tu kambing dia bertambah sampai tak datang masjid tu. Susahnya dia ada kain yang bersih, lepas sembahyang Nabi tengok, mana sahabat aku? Esok lepas sembahyang tengok, mana sahabat aku? Tanya sahabat, mana member kita seorang ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, dia balik. Sebab dia ada pakaian satu, balik cepat-cepat tukar bagi isteri dia pula solat. Oh, susahnya sahabat Nabi. Ingatkan ada kain telekung satu, susah dah. Sebab jiran sebelah ada dua, satu telekung Siti Khadijah, satu Siti Aisyah. Yang rumah sebelah lagi dahsyat, semua Siti ada. Telekung Siti Nurhaliza pun ada. Tapi kita ni tak ada Siti apa. Ingatkan susah dah, satu je telekung. Rupanya jiran sebelah tak ada telekung. Dia tunggu laki dia balik, ambil jubah lagi dia pakai, tutup mana badan, sembahyang. Ada juga orang susah. Nabi doakan, ya Allah, murahkan rezeki dia agar dapat dia lama ibadat kat masjid. Makbul doa Nabi, tuan-tuan. Esok tambah jadi 2 ekor, 2 ekor tambah jadi 4 ekor. Ni saya tak ingatlah berapa ekor bertambahnya, tapi nak bagi tahunya bertambah banyak. Nabi nak sembahyang, tengok mana member ni tak datang. Esok tak ada lagi. Nabi tanya, mana pergi member kita seorang ni? Sahabat kata, dia sibuk ya Rasulullah, bisnes dia berkembang sekarang. Dulu tanam sawit, sekarang dah tokek sawit. Dia tak tanam sawit dah sekarang, semua orang ambil sawit hantar kat dia. Dia jadi pemborong sawit sekarang. Tak sempat datang masjid. Kalau dah datang kan orang curi lah sawit.
Sawit ni jangan kata letak tepi jalan, letak tepi pokok pun orang ramai. Orang Melayu ni bermurah dia, sifat tolong-menolong. Dia tolong ambil sawit orang, sawit dia, sawit dia, sawit orang, sawit dia. Orang Melayu je. Maka bila Allah bagi nikmat kepada dia, tu dah mula tanda dia jauh daripada Allah. Dia tak sembahyang, sibuk dengan dunia. Yang ni yang dimaksud iman dia berkurang. Segeralah bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Kita duk gelak tengok cerita sahabat Nabi. Allah bagi jadi cerita ni sebab apa? Nak kita muhasabah. Kita duk gelak kat orang. Cuba tengok zaman kita dulu. Hatta hari ni pun ada tak kita macam tu? Waktu kita susah rajin datang masjid, lepas isyak imam dah balik dah, Bilal tunggu kat 10 minit kat luar, duduk sembahyang tahajud dah, sembahyang hajat. Ya Allah aku susah, ya Allah anak aku ramai, ya Allah esok tak tahu nak makan apa. Ada tuan-tuan. Terima kasih. Esok tak tahu nak makan apa. Ingatkan bagi makan tadi, sebut tak tahu nak makan apa, ingatkan imam bagi makan bagi tisu. Tengok Allah makbul doa dia, bagi dia senang. Dah lupa datang masjid. Mula-mula sembahyang kat rumah berjemaah dengan anak bini, cepat nak pergi kebun. Dah lama-lama tak sempat ni, kita sembahyang kat kebun. Dah mula sembahyang kat kebun. Lambatlah. Kutip sawit dululah. Orang Noreh Getah kan pergi awal subuh kan. Noreh dulu. Tak apa, subuh lama. Kat pukul 7 hari kita sembahyang. Dah mula dah lambat. Dah lama-lama getah pun dah banyak, pokok pun dah banyak. Tak apa, qada. Last sekali lepas tahun terus tak sembahyang langsung. Tu tanda dia iman berkurang. Itu cerita orang Noreh Getah. Bukan saya nak kata orang Noreh Getah macam tu, tak. Nak bagi contoh. Cuba tengok dalam urusan hidup kita seharian. Macam hajah kan, waktu susah ikan seko, dia punya goreng seko tu siang dekat setengah jam, sambil siang sambil zikir, boleh bilang berapa sisik ikan. Sekarang ni dah dapat menantu kaya, dah tak bilang dah berapa sisik ikan. Dia bilang hari ni berapa ekor aku boleh pakai ikan. Tengok menantu nombor 3 lagi kaya, dia tak bilang dah ikan berapa ekor. Dia tanya hari ni nak makan ikan apa, semalam siakap, esok mak ingat nak makan mayung. Dah lupa dulu ikan seko makan 7 orang. Last sekali rupanya bini dia pula naik pangkat, lagi kaya. Bang, hari ni nak makan restoran mana? Esok nak makan hotel mana? Ini bukan bini orang lain tuan-tuan, bini ustaz. Bini ustaz. Kalau dia dengar dia nasib kau lah. Hari ni makan mana bang? Abang ni asyik kuliah je. Hari ni kedai ni. Besok asam pedas Kak Ani, dia kata. Ikut kau lah. Baik. Sambung lagi tuan-tuan. Tu cerita tentang bahagian-bahagian iman. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhala ahlul jannah jannata wa ahlun narin nar. Amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqalu zarratin minal iman. Wallahu a'lam. Nabi kata apa? Idza dakhala ahlul jannah, apabila masuknya seorang ahli syurga ke dalam syurga. Idza dakhala al jannah ahlul jannah al jannah, bila masuk seorang ahli syurga dalam syurga. Wa ahlun nar ahli neraka masuk neraka. Sampai masa orang yang masuk syurga masuk syurga, orang yang ahli neraka masuk neraka. Amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nar, maka Allah suruh dikeluarkan daripada neraka orang yang pada hatinya kana fi qalbihi misqalu zaratin minal iman. Siapa yang ada dalam hati dia walaupun sebesar zarah, Allah suruh keluarkan, masuk dalam syurga, keluar daripada neraka. Ini hadis ni masyhur, tapi banyak matan, banyak kaul. Tapi yang masyhur kita semua faham, besok sampai satu masa orang yang dah timbang-timbang dekat mizan, orang ni ahli syurga, Allah kata masuk syurga.
timbang-timbang mizan, orang ni sah dah ahli neraka, tak ada dah punca pendapatan lain, punca pahala tak ada, masuk neraka. Dah selesai semua, ahli neraka masuk neraka, ahli syurga masuk syurga. Lepas tu Allah tanya, ni dalam ahli neraka ni ada tak siapa-siapa walaupun sebesar zarrah iman dalam hati dia? Semua pakat tengok, tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Orang ni pun angkat tangan, ada ya Allah, ni sikit. Orang ada ya Allah, ni sikit. Maka Allah kata, masukkan, keluarkan mereka masuk dalam syurga. Tengok tuan-tuan, betapa rahmatnya Allah, betapa rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu. Saya tak tahulah pernah cerita tak kat sini tuan-tuan, bagaimana ahli seorang ahli abid pada seorang ahli abid ulama Taurat, maksud dia pengikut Nabi Musa alaihissalam. Dia ni beribadat 500 tahun. Bukan orang biasa ni, ulama-ulama Taurat, orang-orang hebat. Dia ahli abid, ahli ibadat. 500 tahun ibadat, tak pernah tinggal, bagus punya ibadat. Maka dia doa dekat Allah, ya Allah, aku doa 500 tahun ni ya Allah, besok aku nak minta ya Allah mati menderap. Kita kalau mati menderap ni, semua orang datang pakat tengok lain macam. Orang lain mati senyum, kenapa kau mati menderap? Sebab apa dia minta mati menderap? Dia nak minta kalau boleh umur hidup dia doa ibadat dekat Allah, mati pun dalam sujud kepada Allah. Maksud dia macam tu. Kita kan minta ya Allah, teringin nak mati sujud ya Allah, teringin nak mati sujud ya Allah, kan? Ramailah orang minta macam tu. Sebab apa? Dia tengok kat YouTube, imam mati sujud, Bilal mati tengah azan. Habis tu kerja dia orang hari-hari macam tu. Kita hari-hari masak, ya Allah, teringin nak mati waktu tengah goreng ikan ya Allah. Husnul khatimah. Sebab apa? Sebab nanti kalau balik suami dia kata, tengok isteri aku taatnya kat aku, khidmat kat suami, mati pun tengah goreng ikan. Dia minta ya Allah, aku nak mati menerap ya Allah. Maksud dia nak mati tu sujud kepada Allah. Maka ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan ibadatku 500 tahun. Kalau macam ni tuan-tuan, kita tak ada can masuk syurga. Dia 500 tahun ibadat dekat Allah, Hajah baru berapa tahun? 10 tahun baru datang masjid. Sebelum ni datang tempat kerja je kan. 10 tahun nak banding dengan 500 tahun, memang tak masuk syurga lah kita. Apa kata Allah? Allah perintahkan malaikat jumpa dia, bagi tahu kat dia, kamu tak akan dapat masuk syurga dengan 500 tahun ibadat kamu. Allah, ya Allah, aku dah 500 tahun ibadat ni, tak boleh masuk syurga. Tak boleh, malaikat kata, Allah bagi tahu, melainkan dengan rahmat Allah. Maksud dia 500 tahun ibadat tu pun timbang-timbang tak cukup nak masuk syurga, tapi boleh masuk syurga dengan sebab apa? Allah pilih kita masuk. Maksud dia macam tu. Sebab itulah kalau nak banding umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni umatnya baina sitina wa sab'in, antara 60 ke 70. Banyakkan majoriti 60 70, 60 70. Yang 70 ke atas tu kira dah dapat diskaun, kad bantuan perhatian tu kira tu. Allah bagi lebih tu sebab apa? Nak pertambah, perelok, pergantikan. Maka kita gunakan peluang tu saat-saat masa tambahan. Bila referee angkat 3 tahun lagi, referee tepi padang tu 3 tahun guna sungguh-sungguh untuk menjadikan gol, tambah pahala. Bukan guna untuk enjoy, bukan. Baik. Maka yakin dan percayalah bahawa tuan-tuan dan dirahmati Allah, imanlah yang paling penting. Walaupun ada sebesar zarrah, walaupun kecil, itulah menjadi asbab, mudah-mudahan, amin Allahumma amin, Allah pilih orang tu masuk syurga. Tuan-tuan, tu cerita iman. Tuan-tuan, Nabi pernah cerita, di antara orang yang mendapat syafaat Nabi adalah orang yang banyak berselawatkan Nabi. Kan kita belajar kan, atas titian sirat, di bawahnya neraka, di hujung titian sirat itu syurga. Titian sirat ni gelap, maha gelap. Sebab apa? Gelap tu bukan sebab apa? Sebab
hitamnya api neraka tu, dia punya cahaya dia bergelap, tak nampak langsung. Maka kan kita belajar kan, orang yang lalu titian sirat ada seperti kilat, orang lalu titian sirat ada seperti berjalan, ada orang lalu titian sirat ni macam-macam. Titian sirat ni lagi 500 tahun nak sampai ke syurga. 500 tahun, bukan 5 jam. Kita duduk kat sini, tengok papan tanda tepi tu 10 km mana mua. 10 km boleh agak dah. Tengok papan tanda lagi 100 km JB, kita boleh agak cikgu. Tapi ni dia punya signboard kat tepi titian surat ni 500 tahun ke syurga. Allah, jauhnya. 500 tahun pun Nabi kata dah mula boleh bau harumnya syurga. 500 tahun. Pernah tuan-tuan waktu bawa kereta 100 km JB dah rasa dah bau dia wangi kari kambing 40 hari? Tak rasa. Lalu sebelah pun tak rasa. Tapi syurga punya jauh. Saya buat ada 500 tahun syurga, dah bau dah. Tapi di antara banyak ahli manusia yang lalu dekat titian surat, Nabi sebut ada satu kumpulan manusia, mereka berdiri dengan kakinya tidak tetap di atas titian surat kerana iman mereka, kerana dosa mereka, kerana kufur mereka, kerana fasik mereka. Yang ni saya tambah, tak ingat dia punya cerita tu. Nabi kata mereka ni tidak tetap kaki mereka di atas titian sirat seperti pokok kurma yang ditiup angin macam tu. Nak jatuh. Kalau kau kat dunia tu kerja jadi ahli sarkas, kau rasa boleh lepas, janganlah. Macam ahli abid 500 tahun dia rasa dia ibadat banyak tadi. Itulah nak bagi umpamanya. Kalau kat dunia dia kau duk berlatih, lalu kat atas pokok sawit yang tumbang tu, hari-hari dia kata aku lalu tak ada masalah. Nah, ini bukan pokok sawit, ini titian surat. Bila bergoyang macam tu, Nabi kata datanglah banyaknya selawat mereka kepada Nabi SAW, memperkukuh dan tetapkan kaki mereka. Mereka berjalan dengan selamat sehingga sampai ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak kira amalan kita mungkin dah jatuh, tapi dengan asbab selawat tadi. Kita tak tahu setiap orang kita ni, orang ni sebab zikir banyak, orang ni sebab tahajud banyak, orang ni sebab ahli masjid, orang ni sebab suka tolong orang. Sembayang selalu saf belakang. Puasa kadang puasa, kadang yakyuk, kadang-kadang tak puasa tu. Dia bertaubat kepada Allah. Tapi sebab apa? Sebab dia rajin tolong orang. Ini kategori orang manusia. Orang ni sebab rajin senyum. Nabi kata afshus salam. Orang ni rajin bagi salam. Tapi orang ni sebab dia selawat. Maka iman ni walaupun sebesar zarah, Nabi kata Allah akan selamatkan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Amin. Allahumma amin. Baik, syaitan mendatangi hamba Allah yang akan mati. Yang ni cerita yang masyhur juga. Saya nak cerita ringkasnya. Bagaimana dalam keadaan kita sakaratul maut, semua orang tahu akan datang iblis, syaitan akan ganggu kita. Sebab syaitan ni sifat dia tak pernah putus asa. Hatta kalau kita baca dalam cerita kat bawah ni, cerita Barsisha dalam kitab ni dah 2-3 kali cerita. Nak bagi tahu macam mana Barsisha ni dia ibadat punya lama. Syaitan bila dengar saja malaikat puji dia ni hebat, semua malaikat kagum, ahli ibadat, maka dipuji-pujinya malaikat. Maka kata Allah, kamu tak tahu dia matilah kerana kufur. Iblis dengar berita ni, dalam grup WhatsApp ni, Barsisha ni mati kufur, semangat dia pergi hasut sampailah mati dalam keadaan kufur. Kan Barsisha ni minum arak, lepas tu dia berzina, lepas tu dia bunuh kan. Cerita ni masyhur, semua orang tahu kan. Itulah cerita dia. Sampai bila dia kena tangkap, nak kena hukum bunuh sebab dia dah bunuh orang. Maka syaitan pun datang kepada dia. Kau sembahlah aku tolong buka. Kan? Dia kata macam mana aku nak sembah kau? Aku kena ikat. Kau bagi isyarat. Isyaratnya. Nak tanya tuan-tuan, isyarat tu dengan tangan ke? Memanglah dia buat isyarat mata, tapi dia gerak tangan, dia rokok ke, dia sujud ke? Tak, dia duduk relax macam tu je. Tapi isyarat mata. Tapi dia punya persetujuan besar dia hati. Maksud dia ibadat puluh tahun, 100 tahun,
hati dia saat akhir sebelum nak lepas roadblock polis tu, kita pergi buka seat belt, confirm kena saman walaupun dah 100 km pakai seat belt. Depan-depan polis buka tingkap, buka seat belt, nak saman. Polis tu kata, memang aku nak saman. Saman tu sebab apa? Sebab kesalahan. Hujung tu paling penting. Bersisya hujung dia bagi isyarat dengan mata dia dan hati dia sujud kepada iblis. Iblis kata, aku pun takut nak buat, kau berani buat. Tengok, hati tu kena jaga. Maka diceritakan dalam cerita ni, syaitan mendatangi hamba Allah dalam keadaan dua bentuk. Dia datang kepada kita saat kita sakaratul maut. Yang pertama menyerupai ayah kita. Dia kata kepada kita, aku ni ayah kamu, aku yang membesarkan kamu, ikutlah agama Yahudi. Dia kata, datang pula muka macam mak kita, aku ni mak kamu, tengok aku susukan kamu dulu. Orang kalau datang tok penghulu belum tentu dia layan baik. Datang tok imam dia tutup pintu, tengok-tengok datang mak dia berani juga itu. Mak ni tuan-tuan, siapa cerita pun jangan kata budak-budak sekolah je cerita. Kita yang tua pun cerita mak dah meninggal 30 tahun dulu, meleleh air mata. Ini saat sakaratul maut, kita dalam keadaan mabuk. Nabi kata sakarat mabuk. Ibarat Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya lupa, sakaratul maut tu ibarat apa? Mereka lemas di tengah lautan. Duduk tengah lautan, macam mana seorang-seorang tak ada pelampung. Dia punya kelang kabut dia. Kelang kabut tu tiba-tiba datang mak kita nak tolong kita, suruh masuk agama Yahudi. Waktu tu kalau tidak ada iman, maka kita akan hancur, rosak habis semua sujud kita, sembahyang kita. Hari ni tuan-tuan kan, semua duk rasa aku nampak macam confirm. Hari-hari tengok muka sama ni adalah geng aku datang masjid ni. Ni member-member aku datang masjid. Selamatlah kot. Selamat kot. Tuan-tuan rasa selamat tak selamat? Bergantung pada hati masing-masing. Bergantung pada iman masing-masing. Sebab kita termasuk kategori pertama tadi, al-iman yazid wa yanqus. Sekarang iman bertambah. Kita takut saat sakaratul maut, iman kita semakin berkurang. Macam mesin jantung kat sebelah tu, tet 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 tet. Mesin tu tak apalah, doktor boleh datang tekan-tekan bagi laju balik. Iman kita siapa nak tekan? Hati kita dengan Allah, iman kita dengan Allah. Takut tuan-tuan. Kita duk rasa suami aku tu imam, nanti kalau aku nazak ni suami tu imam ni, mesti dia bisik yang baik-baik kat telinga, ni suami tu imam. Tuan-tuan, Abi Talib, bapa saudara Nabi, yang bisik dekat dia dekat nak mati siapa? Bukan imam Masjid Mekah, Nabi. Wahai bapa saudaraku, berimanlah kepada Allah. Tak ada. Maksud dia, manusia tak boleh tolong. Iman ni maksud tak boleh tolong, Allah saja boleh tolong. Takut tuan-tuan. Jadi ringkasan pada cerita ni, balik muhasabah dari masing-masing, sentiasalah doa ke Allah, ya Allah, Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan bagilah kami mati ya Allah dalam husnul khatimah, dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Janganlah ya Allah kami diakhirkan dengan su'ul khatimah. Banyak-banyak cerita tuan-tuan, bab iman ni, yang ni lah yang paling kita takut sangat. Selalulah doa dekat Allah tuan-tuan. Kalau hari ni lah kuliah subuh 3 minit je, saya nak bagi tahu yang ni lah paling penting. Doalah banyak-banyak dekat Allah agar kita mati dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, masuk muka surat sebelah yang saya cerita tu semua dah ada dalam ringkasan ni. Sebab-sebab kematian yang buruk. Yang ni kita nak belajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan. Sebab kematian buruk ni bukan dapat disebabkan 5 minit sebelum mati, tak. Dia dapat 50 tahun sebelum mati. Berarti apa? Sepanjang hidup kita, apa yang kita amalkan, itulah natijah kepada penutup hidup kita. Macam budak-budak buat karangan kat sekolah, walaupun karangan dia cantik,
penutup dia hancur. Rosak karangan tu, fail bahasa Melayu. Saya tak tahulah kalau cikgu bahasa Melayu ada kat sini kata, "Ustaz, salah Ustaz." Minta maaf lah, mungkin cara saya salah kan. Tapi saya rasa macam itulah nak gambarkan 60 tahun hidup kita cantik dah. Ibadat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, sedekah habis semua harta dia. Harta dia pun sedekah, harta jiran dia pun dia tolong sedekah sekali, punyalah baik. Tapi saat-saat pengakhiran dia tak beriman kepada Allah. Maka 4 tanda orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan riwayat daripada setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada jahatnya, maksud dia kematian yang su'ul khatimah, kematian yang tidak elok, ada 4 perkara. Yang pertama, orang yang memudahkan soal solat, memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan ia. Cuba tengok kita tuan-tuan, ada tak benda ni? Tapi kalau orang datang masjid ni semua yang ambil berat bab solat, bukan tekat diri kita je, anak kita. Saya seronok tengok tadi anak-anak kita datang sembahyang subuh jemaah, macam adik kita, walaupun dia datang pakai t-shirt, tapi belum tentu pahala solat dia kurang daripada kita. Yang kita datang ni 3 lapis, Siti Khadijah Special Edition dengan Siti Fatimah. Nak bagi tahu pahala semayang hari ni 3 lapis ni, macam kain kafan. Rasa semayang hari ni pahala banyak dah. Adik tadi pakai t-shirt je pun, kopiah dah tak pakai, belum tentu pahala kita banyak pada dia. Sebab saya tengok t-shirt dia tulis Temua Tahfiz Model Ulul Albab. Imam baca kat depan, dia siap baca ulang balik lagi. Bukan tekat imam baca, satu Quran semua dia dah hafal. Sembahyang dia dalam keadaan hati dia dekat Allah. Pakaian kita jangan baca, kan? Ni jubah Mekah ni bukan beli kat tepi jalan yang 10 rial yang kena kejar dengan polis. Ni beli dekat kedai ni yang ada aircon ni. Tentu sembahyang pahala tinggi ni. Tak, Allah tak kira macam tu. Nombor 1 tuan-tuan, cuba muhasabah tengok kita ambil berat tak bab sembahyang. Nombor 2, anak cucu kita ambil berat tak. Jadi tuan-tuan, saya nampak jam dah pukul 7 tuan-tuan, sebab saya maklum je lah, bini ramai ni kena balik cepat lah. Nombor 1 bini yang masak, nombor 2 bini tempat kerja. Baik, yang kedua, orang yang minum arak dan seangkatan dengannya. Minum arak paling besar. Yang kedua, dia tak minum arak tapi berkawan dan suka, redha orang yang minum arak. Dia tak minum tapi duduk seronok minum arak. Orang minum arak pada dia normal, tak ada masalah. Itu bahaya. Yang ketiga tuan-tuan, orang yang menderhaka kepada walidain, 2 ibu bapa. Yang ni ramai yang tanya, Ustaz, saya rasa tang solat saya dah lepas, tang minum arak alhamdulillah tak pernah sentuh benda haram. Tapi tang nombor 3 ni Ustaz, mak saya dah 30 tahun tak ada. Saya rasa apa yang saya buat dengan dia, walaupun kami sempat bersama 20 tahun Ustaz, saya ni anak bongsu, dia kata. Tapi macam mana lah Ustaz, 20 tahun tu pada saya memerikkan sangat apa yang saya buat kat mak saya. Dah 30 tahun dia tak ada, macam mana Ustaz nak cover? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana mak kita ada, itu adalah kad special, kad VIP yang Allah bagi untuk masuk syurga. Balik tengok mak pun dapat pahala. Tapi sekarang bila mak dah tak ada, pengganti dia adalah suami kita bagi yang perempuan. Baliklah tengok suami kita senyum hari-hari. Dia suruh goreng telur pun senyum, dia suruh buat asam pedas pun senyum, dia suruh kata makan kat kedai awak belanja pun senyum. Sebab dia kata awak kaya, saya miskin, kan, awak tanah banyak, kan. Senyum. Mungkin ramai yang tak setuju dengan saya gurau lah. Nak bagi tahu mana? Nombor 1, gantikan dengan khidmat dan taat pada suami. Bagi yang lelaki kalau masih ada mak mertua pun sama macam mak kita. Kalau mak mertua tak ada, pak mertua tak ada, mak sendiri tak ada, jangan dia pandai-pandai tambah. Ustaz, boleh tak saya tambah lagi seorang mak? Yang tu saya tak marah, takut Hajah marah. Nak bagi tahunya bila ibu dan ayah kita sudah tak ada tuan-tuan, khidmat kita masih boleh.
perbanyakkan sedekah atas nama mereka. Sebab sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, mak aku dah tak ada, dia tak sempat pesan untuk aku, suruh aku sedekah, boleh tak aku sedekah? Rasulullah kata, sedekahlah. Maksud dia, bila kita sedekah, dapat kat mak kita, kita niat sedekah. Kita ni tengok orang buka nak buat wakaf bina masjid, kami perlukan 500,000 wakaf kan, atas nama mak ayah kita. Kita pun dapat, mak kita pun dapat. Yang kedua, perbanyakkan doa minta ampun dosa mak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dia dah tak ada, ya Allah ampunkan dosa mak aku, ya Allah. Dulu aku dah tengok-tengok dia tak pernah tinggal sembahyang, tapi aku tak tahu dosa dia dalam keadaan senyap kepada Engkau, ya Allah. Ampunkanlah dosa dia, ya Allah. Itu nombor 2. Nombor 3, banyak baca Quran, banyak zikir, sedekah kat dia. Baca Quran, zikir, sedekah kat dia. Dan zikir yang paling afdal kita sedekah kepada mak ayah kita adalah la ilaha illallah. Sebab itulah kita ni mazhab Syafi'i Nusantara, khususnya Malaysia ni, majlis tahlil tak pernah berhenti. Sebab apa? La ilaha illallah, sedekah pada si mati. Sebab terdapat dalam kitab disebutkan, kitab-kitab aliran Asy'ariyah kita ni, barang sesiapa sedekahkan 70,000 la ilaha illallah, Allah ampunkan dosa si mati. 70,000 siapa sedekah pada si mati, Allah ampunkan dosa dia. Hari ni kita khidmat untuk arwah ibu kita, hari ni kita khidmat untuk arwah ayah kita. Esok bila kita dah tak ada, anak kita ada 7 orang, seorang 70,000, dah berapa banyak tu. Kita doa, ya Allah aku mati ni, ya Allah dosa banyak, ya Allah, ya Allah aku macam-macam buat, ya Allah, tapi kenapa kau ampunkan aku? Allah kata, tu anak kau atas dunia, dia sedekahkan kau la ilaha illallah, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Dan yang keempat, tuan-tuan, di antara penyebab kematian yang buruk, yang su'ul khatimah, adalah orang yang menyakiti muslim yang lain. Sama ada dengan tangan, ketuk, pukul, sepak terajang, sama ada dengan perkataan, maki, hamun, mengumpat, apatah lagi fitnah. Dan yang ketiga dengan hati, hasad dia. Senyum jumpa, tapi dalam hati ni hasad dia, dengki dia. Elak kalau tiga-tiga ni, tuan-tuan. Sebab 4 perkara tadi, sembahyang mudah, arak minum, derhaka mak bapak, sakitkan orang muslim yang lain. 4 ni kita muhasabah ini, balik lepas kuliah ni, tengok kita ada tak ada. Kalau ada, cepat-cepat bertaubat. Mudah-mudahan saat kita sakaratul maut, Allah berikan kepada kita husnul khatimah bi kalimatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar ini, tuan-tuan, dalam bab iman. Masuk yang lagi satu, insya-Allah, memelihara iman. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita nadahkan daripada kitab ni hari ini, Allah Ta'ala berkati. Sebab ramai orang belajar tapi dia tak dapat nak bawa, tak dapat nak amal. Yang ni kita rugi. Kita doakan walaupun mungkin sikit, kita minta balik, ya Allah kau berkati, hadamkan dan kami faham, dan keluarlah hasil daripada ilmu yang kami belajar ni, Allah, fid dunya wal akhirah. Kat dunia kita belajar, kita amal. Kat akhirat kita belajar, Allah berikan pengampunan. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah, minta maaf. Nak kena balik cepat. Bismillah, minta maaf kau buang.